Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Jadi pada hari ini saya ingin mengimbas kembali bab 2.6 reka bentuk makanan. Dalam reka bentuk makanan terdapat beberapa standard pembelajaran, ada 6 standard pembelajaran. Saya percaya semua pelajar dah tahu apa maksud, apa takrifan reka bentuk makanan, maksudnya apa takrifan reka bentuk, apa takrifan makanan. Kemudian menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan, mengaplikasikan dan seterusnya sehinggalah yang terakhir sekali menilai reka bentuk makanan. Okey, kita akan tengok takrifan reka bentuk makanan, aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Okey, di sini kalau awak tengok, basically donat adalah donat biasa. Tapi apa yang dimaksudkan dengan merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi, ini adalah inovasi. Donat kebiasaannya donat biasa yang digoreng tu, kemudian awak taburkan gula, betul? Jadi inovasi, ada tambahan lah, ada coklat, ada strawberry, ada pelbagai perisa. Okey, yang seterusnya, ini adalah aspek reka bentuk makanan. Awak boleh rujuk dalam buku teks awak juga. Dalam buku teks awak, aspek reka bentuk makanan adalah pada muka surat 147. Seterusnya, klasifikasi reka bentuk makanan ada dua jenis. Yang pertama, susunan hiasan makanan dalam pinggan ataupun bekas. Okey, kalau dalam bekas, ni dalam bekas ni dalam bekas. Awak boleh tengok dalam bekas macam mana susunan dia. Kemudian yang kedua, reka bentuk makanan pada makanan itu sendiri. Apa yang dimaksudkan pada makanan itu sendiri? Ini contoh pada pizza dan ini pula contoh pada kek. Kepentingan reka bentuk makanan. Kepentingan reka bentuk makanan boleh tengok dalam buku teks awak. Muka surat 148 sehingga muka surat 149. Okey, kenapa kena ada reka bentuk makanan ni? Kena ada kepentingan dia sendiri. Yang pertama sekali, kebebasan memilih kepada pengguna. Kalau awak pergi kedai kek, awak tak boleh rasa. Jadi awak kena pilih berdasarkan mata awak. Jadi benda tu dia berbalik kepada nombor 2 pula, menzahirkan nilai estetika, cantik ke tak cantik. Melindungi etika sosial, kita perlu lihat adakah ianya mengganggu ke tak dari sudut agama, emosi dan sebagainya. Yang memberikan faedah kepada pengusaha. Adakah benda tu memberikan faedah, maknanya secara langsung ataupun secara tidak langsung? Maknanya dalam arti kata lain, adakah ianya mewujudkan peluang perniagaan baru kepada pengusaha? Dan pembangunan sains dan teknologi moden, adakah pembangunan sains dan teknologi moden ni memberikan kemudahan, impak yang besar kepada pengusaha makanan? Okey, kemudian kepelbagaian etika dan budaya. Kebebasan memilih kepada pengguna. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, semua nasi lemak, betul? Tapi apa yang membezakan? Dia punya reka bentuk pada pinggan itu sendiri, pada makanan itu sendiri. Jadi perubahan cita rasa, gaya hidup dan pendapatan menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Okey, yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Reka bentuk makanan menarik, boleh menzahirkan nilai estetika yang menjadi nilai tambah kepada suatu produk. So, produk tu boleh dilihat berpotensi tinggi untuk pemasaran dan juga berkualiti tinggi. Ini kek red velvet. Nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan agarnya ianya lebih menarik. Etika sosial perlu diberi penekanan agar tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Ni kuih bulan. Kesesuaian, jangan buat benda yang menyentuh sensitiviti kaum. Okey, ini memberikan faedah kepada pengusaha. Inovasi membuka peluang perniagaan baru. Keperluan dan kehendak pengguna sentiasa berubah mewujudkan peluang perniagaan baru. Contoh, teh Dakar. Teh itu biasanya teh saja, tapi bila ada evolusi terkini dengan kemampuan rakyat Malaysia sekarang yang boleh membeli makanan-makanan sebegitu, jadi ada penambahbaikan di situ. Selain daripada itu, yang sekarang tengah viral adalah dalgona coffee, betul. Jadi semua orang berada di rumah, semua orang pun boleh buat benda tu dan boleh merasainya. Sama saja macam kafe-kafe mahal buat. Okey, semua burger, betul. Tapi apa yang lain?
Okey. Reka bentuk makanan yang memberikan kelainan kepada burger tersebut. Pembangunan sains dan teknologi moden. Okey, kalau zaman dahulu orang buat mi ni dia buat secara manual, tapi sekarang sudah ada dah cara dia, ada teknologi baru. So ni kaedah lama. Ni kalau awak pergi kedai mi tarik, awak dapat tengok lagi. Yang ni teknologi pertengahan, dia dah siapkan dough tu, kemudian dilepihkan, kemudian masukkan ke dalam adalah acuan dia, jadilah sebagi mi kepa. Kalau teknologi baru, masukkan dough terus, tak payah pun nak lenyap-lenyapkan dia, terus siap. Pelbagai alatan dan mesin dicipta dalam fasilah reka bentuk makanan. Okey, kepelbagaian etika budaya. Setiap kaum mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan tradisional. Ni kuih koci masyarakat Melayu. Dalam ada inti kelapa. Ni kuih angku masyarakat Cina. Ni kuih vadai masyarakat India. Okey, kita pergi kepada topik seterusnya. Topik seterusnya adalah berkenaan dengan penggunaan alatan dan juga perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Okey, ini awak boleh tengok dalam buku teks awak, muka surat 150 sehingga muka surat 153. Okey, pada muka surat 150 awak boleh lihat ia berkenaan dengan alatan memotong. Kemudian seterusnya sehinggalah yang terakhir tu alatan menghidang. Okey, kita pergi satu persatu. Kenapa kena ada alatan? Ia adalah untuk memudahkan dan menyelesaikan masalah ketika penyediaan reka bentuk makanan. Okey, alatan perkakasan ialah media yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu makanan supaya meringankan dan memudahkan kerja. Selain daripada itu, menjimatkan masa. Okey, pergi satu persatu. Alatan memotong. Ini pisau tukang masak. Saya percaya dekat rumah semua pisau adalah pisau. Jadi ini adalah nama sebenar. Pisau tukang masak, kemudian ada pisau bergerigi, pisau penyisih boning knife. Pisau penyisih ni boleh tengok kalau musim korban, boleh tengok pakcik-pakcik kadang-kadang digantung kaki lembu tu pada penyangkut, kemudian dia akan sisihkan daging lembu daripada tulang. Ni pisau paring ataupun biasanya digunakan untuk kupas bawang. Sebab tu dia punya saiz tu kecil sikit. Sebenarnya kalau nak membawang kena pakai pisau yang kecil. Kalau pakai pisau tukang masak takut terkena jari. Sebab bila awak membawang tu awak tak tengok dah bawang tu, awak tengok orang. Ni pisau bulan sabit. Pisau bulan sabit biasanya tiada lah di rumah kita, tapi di hotel-hotel besar mungkin ada. Okey, ni pisau pengupas. Kadang-kadang mak panggil kat dapur peeler. Pisau pengupas digunakan untuk kupas buah. Bayangkan kalau tak ada pisau pengupas ni, awak nak kupas buah, awak guna pisau tukang masak ataupun awak guna pisau paring. Mungkin isi-isi buah tu pun terkupas tebal. Jadi pisau pengupas diperkenalkan supaya awak kupas kulit dia saja, bukan isi dia. Okey, ni pisau tukang masak. Penerangan awak boleh tengok muka surat 150. Sama saja. Merupakan pisau paling banyak digunakan kerana mempunyai pelbagai fungsi. Okey, kenapa dia menggunakan peduli tahan karat? Sebab bila awak guna, nanti awak nak basuh. Jadi kalau tidak tahan karat, awak pakai sekejap je pisau tu dah kena ganti. Okey, bentuk pisau rata melengkung di bahagian hujung matanya. Hampir semua jenis bahan makanan atau makanan dapat dipotong menggunakan pisau ini. Bawang, cili pun boleh. Maknanya bila awak nak potong dadu tu, okey, guna pisau ni. Memudahkan pemotongan bahan makanan yang lembut. Ini pisau bergerigi, pisau roti. Kalau pergi stall burger, ada nampak abang yang potong roti burger tu dia tak guna pisau tukang masak, dia guna pisau bergerigi. Sebab sesuai untuk makanan yang lembut. Tapi permukaan kulit keras. Roti burger luar agak keras bukanlah keras sangat, tapi dia tebal lah sebenarnya. Dia susah nak dipotong dengan pisau tukang masak. Kalau awak guna pisau tukang masak, dia akan ke dalam. Bentuk pisau ni panjang, mendatar dan mempunyai mata yang bergerigi. Boleh cek kat dapur rumah awak, kadang-kadang ada. Okey, kemudian ni pisau digunakan yang macam saya cakap tadi, pisau penyisir. Bahagian depan dia bentuk bilah dan melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Ni pula pisau paring untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan mengupas bawang. Bentuk sama dengan pisau tukang masak tapi ukuran dia kecil sedikit. Okey, ini pisau bulan sabit. Pisau bulan sabit potong halus herba dan sayur-sayuran lain. Tapi kebiasaannya kalau kat dapur rumah orang di Malaysia ni kebanyakannya kita gunakan pisau tukang masak tu untuk potong halus. Sama saja. Cuma beza sikitlah kalau guna pisau bulan sabit. Ada pelajar saya cakap ini pisau yang potong roti pizza. Tu lain pisau potong roti pizza kita guna roller. Bentuk pisau ni berbentuk melengkung seperti bulan sabit. Lepas tu ada dua pemegang untuk memudahkan kerja mencincang dan juga memotong halus. Okay, ini peeler tadi, pisau pengupas untuk membuang kulit sayuran jenis berubi dan juga buah-buahan. Kecil, ringan. Kadang-kadang bahagian depan ni ada yang saya jumpa dia perbuat daripada seramik, ada yang dibuat daripada besi, ada yang body dia ni plastik. Ada jenis lain dia bentuk pisau, cuma bahagian pisau dia, bahagian mata pisau dia agak berbeza sikitlah. Boleh tengok kat rumah kadang-kadang boleh PM tanya cikgu, mana-mana cikgu, sama saja. Boleh tanya, ni cikgu ni peeler ke? Boleh tanya. Kecil, ringan dan lebih senang digunakan. Bentuk matanya seperti pisau cukur. Tidak mudah mencederakan tangan. Okey, kita tengok pada alatan membentuk dan mengukir.
pisau ukir, pisau turning, Parisian scoop. Ejaan ni salah SCOOP. Kalau awak tengok dalam buku teks sepatutnya sudah dibetulkan SCOOP. Ni salah. Sepatutnya SCOOP. Okey, ni penerap biasa awak guna untuk buat kuih raya. Okey, pisau ukir, mengukir buah-buahan dan sayuran ringan dan saiz kecil. Apa beza pisau ukir dengan pisau turning? Bentuk kecil, pendek dan melengkung serta bentuk yang pelbagai. Kalau pisau turning, membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayuran. Pisau besar kecil ringan, bentuk pisau bilah pisau melengkung. Beza dia, asalnya bila nak buat ukiran, mula dengan pisau ukir. Lepas tu, bila nak merapi, kita guna pisau turning. Itu perbezaan dia. Okey, Parisian scoop. Bahagian dia, di bahagian depan ni, dia gunakan bentuk, boleh membuat bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayuran. Ringan dan terdapat dalam pelbagai saiz. Ni depan dia. Okey, penerap cookies digunakan untuk membentuk dough sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Ringan, dia terbuat daripada keluli lembut dan karat. Ada pelbagai bentuk dan saiz. Ni boleh tengok, kadang-kadang kat dapur mak awak tu ada sebenarnya, cuma awak tak check. Okey, alatan menghias, kita guna pisau pelepa. Ni untuk meratakan krim pada kek. Redai kek, bila kek dah masak, letak atas redai kek. Kemudian meja mutar kek, ni dengan bantuan pisau pelepa, so awak bolehlah ratakan krim. Kenapa kena ada alatan hias? Dia komponen penting supaya memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap reka bentuk makanan. Okey, ni bag icing dan juga ini adalah tube icing. Alatan menghidang, okey, ini alatan menghidang. Tapi kalau kalau dapur rumah saya tak ada lah ni, red wine glass ni tak ada, white wine glass ni tak ada. Alatan menghidang, ini semua menghidang. Pisau, garpu. Pisau-pisau yang sesuai, bukannya pisau tukang masak tadi. Alatan menghidang digunakan adalah untuk mengikut kreativiti dan bergantung kepada jenis reka bentuk yang hendak dibuat. Perkakasan ialah alat digunakan untuk memudahkan suatu kerja yang dilakukan menggunakan teknologi dalam industri reka bentuk makanan ataupun meringankan kerja mereka bentuk selain menjimat masa dan tenaga. Okey, semua ada kat rumah kebanyakannya. Blender ada, juice blender mungkin ada, mungkin tak ada. Pengaduk roti, bread maker. Untuk aduk roti, ni mixer. Ada orang buat dalgona coffee, dia guna mixer. Laju sikit. Periuk nasi elektrik. Design ni hampir sama dengan pressure cooker. Oven, ketuhar elektrik, pengukus elektrik, microwave ataupun ketuhar gelombang mikro. Beza ketuhar gelombang mikro dengan ketuhar elektrik. Gelombang mikro ada yang tidak boleh membakar. Okey, tengok kat sini. Ini adalah aplikasi penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Ini contoh alatan dan cara aplikasi. Nampak tak pisau gerigi kita guna untuk potong burger. So berbeza. Yang ni untuk buat hiasan atas cupcakes. Ini contoh perkakasan lain, alat pembuat donat mini elektrik. Ini blender lah, pelbagai jenis, macam-macam jenis. Semua ada perkataan blender. Ini blender jus. Ini mesin membuat pasta. Okey, apa yang sebelum ni cikgu minta, awak sepatutnya buat lakaran reka bentuk makanan dan juga pembungkusan makanan. Tapi apa yang awak buat sebelum ni adalah melakar reka bentuk makanan. Apa yang awak lakar, itu yang awak kena hasilkan. Bila awak buat lakaran, sepatutnya berbentuk 3D. Kemudian kena ada label. Ni apa, tu apa. Semua kena ada label. Okey, kenapa kena buat? Biasanya dihasilkan berdasarkan tema atau apa di kedai pelanggan. Yang ni melakar reka bentuk pembungkusan. Pembungkusan yang awak hasilkan seharusnya sesuai dengan apa makanan awak. Reka bentuk pembungkusan dihasilkan adalah bersesuaian. Okey, berikut merupakan contoh lakaran. Kita boleh tengok contoh lakaran. Ni. Macam-macam jenis. InsyaAllah bila awak balik ke sekolah selepas PKP, kita akan buat mock-up lah untuk pembungkusan makanan bersama-sama. Cuma saya minta pelajar tolong hasilkan satu lakaran pembungkusan. Okey, maklumat yang perlu ada pelakaran. Bahan yang kena digunakan, prinsip, elemen dan juga dimensi. Kebanyakan pelajar tak buat dimensi. Dia tak tulis berapa ukuran. Jadi tak ada bayangan berapa saiz awak punya lakaran tersebut. Ni elemen. Perkara ni telah diajar daripada tingkatan 1, bab pertama lagi. Ni juga prinsip. Sama saja. Cuma awak kena semak satu-satu. Mungkin berbeza sebab mengikut reka bentuk. Daripada muka surat 154, buku teks awak sehingga muka surat 157 ada dinyatakan apakah maksud setiap elemen ni dan juga setiap prinsip ini. Ni contoh jadual justifikasi dekat dalam buku teks pun ada. Awak kena cek ada ke tak pada lakaran awak. Jika ada, tolong tandakan. Jika tiada, pangkas saja. Kalau ada, justifikasi dekat bahagian mana yang ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung dengan pembungkusan makanan. Untuk pembungkusan makanan, ialah satu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran.
Okey, pengedaran dekat sini bermaksud penghantaran lah. Pengedaran. Maksudnya produk tersebut akan dihantar ke mana? Penstoran, penyimpanan lah maksud dia. Jualan dan juga penggunaan. Pembungkusan melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan juga pemasaran. Proses reka bentuk, penilaian dan juga pemasaran. Dalam satu reka bentuk pembungkusan, perkara yang perlu dititik beratkan iaitu kriteria adalah yang pertama tanda jenama, kemudian tipografi, kemudian warna, ilustrasi, reka bentuk, saiz dan juga maklumat. Okey, basically semua benda ni awak boleh tengok dalam buku teks awak. Muka surat 158 sehingga muka surat 159. Okey, dalam pembungkusan makanan. Sebenarnya awak dah tahu benda ni. Contoh tanda jenama. Apa tu tanda jenama? Sesuatu produk ataupun perkhidmatan, ia adalah berfungsi untuk memperkenalkannya kepada pembeli. Boleh tengok kat sini. Ni saji, tahulah minyak Adabi, Ayamas, kemudian Ramli, Maidin. Ni semua adalah tanda jenama. Okey, tanda jenama berbeza mengikut produk. Maidin merupakan sebuah emporium. Tapi dia juga mengeluarkan produk. Ayamas, ayam lah basically menggunakan ayam. Jadi berbeza. Kalau roti Gardenia, dia menggunakan label Gardenia. Dan juga roti lain lah dia punya label ataupun tanda jenama. Okey, yang kedua tipografi. Mencipta jenama suatu produk. Tipografi, dia sebenarnya mengatur teks dalam bentuk yang mudah dibaca, menarik dipandang. Kalau awak pergi jalan setengah tempat, tiba-tiba kat tempat tu ada McDonald, apa yang awak akan nampak? Bentuk M. Warna kuning. Sebesar-besarnya. Setengah pengguna lebih suka mengingati simbol daripada nama suatu produk tersebut. Kemudian, pelbagai bahasa dapat menarik perhatian pengguna. Tipografi yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian pengguna. So, boleh tengok sini. KFC, Kentucky Fried Chicken. Kentucky bukan kod diang. Kalau McDonald's, ni McDonald's lah. Mungkin kalau ditukar jadi, kalau di Melayu kan jadi McDonald. Atau sebagainya lah. Ni Milo. Okey, warna. Kenapa kena ada warna? Bagi menunjukkan identiti suatu produk serta menyatakan suatu maksud. Warna juga memberikan kesan secara langsung pada reka bentuk pembungkusan makanan. So yang ni, kalau contoh Vitagen ada pelbagai warna. So setiap warna dia ada maksud dia sendiri. Kalau warna putih, dia less sugar lah. Flavor yang biasa. Kalau grape flavor, dia warna purple ataupun ungu. Less sugar. Kalau warna peach, dia perasa peach. Kalau warna orange, dia perasa orange. Kalau warna hijau, perasa apple. Bukan perasa cili hijau. Berbeza. Okey, ini ilustrasi. Berperanan menggambarkan produk yang dibungkus. So, ilustrasi kat luar ni kena gambarkan lah. Contoh Milo. Milo dia tak jual air Milo. Dia jual serbuk Milo. Tapi gambaran dia menunjukkan air Milo dan cawan. Ni Nutella. Nutella menjual chocolate spread. Jadi, apa yang ditunjukkan di sini? Okey. Chocolate spread tu diletak di atas roti. Ilustrasi untuk menarik, unik, kreatif dan juga sesuai dengan reka bentuk makanan dibungkus. Ilustrasi juga tidak terlalu padat. Kalau terlampau padat, orang tak tahu ini tumpuan dia apa. Memberikan keharmonian reka bentuk pembungkusan makanan. Reka bentuk pembungkusan kena menepati kriteria. Mesti ergonomik. Contoh nasi lemak. Kenapa saiz dia macam ni? Sebab mudah untuk dipegang. Mudah dibawa, selamat, mesti mesra alam. Jika tidak mesra alam, benda tu tak bagus. Reka bentuk pembungkusan perlu sesuai dengan produk yang hendak dibungkus. Okey, ini reka bentuk yang lama. Yang biasalah jumpa. Okey, ini reka bentuk yang diperbaharui, diinovasi. Yang mana lebih mudah makan. Kalau McDonald pun jual juga nasi lemak. Dia punya pembungkusan lebih kurang macam ni. Kalau siap macam ni mungkin dijual, dia gantung lah rasanya. Okey, saiz.
reka bentuk bungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan. Kadang-kadang kalau isi rumah tu ada 2 orang, mungkin beli saiz yang kecil. Kalau 2 orang beli saiz yang besar, tak sesuai lah. Sebab kadang-kadang kalau saiz besar untuk jus ataupun susu ataupun bahan-bahan begini, dia ada expiry date dia. Dia ada tarikh luput. Kalau beli yang besar, takut tak sempat nak habis. Kalau expiry date dia, contoh apabila telah dibuka untuk diminum, dia punya kegunaan boleh tahan selama 3 hari. Jadi kalau awak beli ni untuk makan sehari, tak sesuai lah. Kembung perut minum jus ni. Okey, ni lakaran reka bentuk. Sepatutnya lakaran yang awak hasilkan begini. Okey, ni cookies. Okey, kemudian awak buat awak punya pembungkusan punya lakaran. Kemudian nyatakan elemen. Okey, apa yang tiada di sini adalah dimensi, betul? Patutnya kena ada lakaran dia. Okey, yang kat sini cookies. So, ini menggunakan apa? Tipografi atau tanda jenama. Okey, nampak sini ada tanda jenama. Okey, faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menghasilkan reka bentuk makanan. Image atau personality reka bentuk makanan berdasarkan cita rasa, budaya, nilai, elegan dan sophisticated. Pilihan bahan yang sesuai. Pemilihan warna makanan sesuai. Reka bentuk dipilih tidak boleh melanggar tata susila agama dan kaum. Saiz juga perlu sesuai. Penggunaan peralatan hendaklah sesuai. Pemilihan bekas menghidang juga perlu sesuai. Contoh kalau awak buat pau, takkan awak nak bungkus pau dekat dalam daun pisang, jadi tak sesuai. So, 5 perkara penting untuk mereka bentuk makanan dalam pinggan. 2-3 warna perlu digunakan untuk keseimbangan. Nampak tak? Okey, nasi warna putih, ni daging. So, kena ada warna-warna lain, sayur-sayuran. Bentuk, merancang bahagian bentuk dan susunan ketinggian sebagai satu variasi. Tekstur, gabungan keseimbangan dan tekstur dalam pinggan sangat penting. So, kat sini awak nampak daging macam mana rasa dia, sayur-sayuran macam mana, sesuai ke tak sesuai. Saiz, perlu mengimbangi saiz hidangan dengan saiz pinggan. Kalau hidangan tu besar, jangan letak dalam pinggan yang kecil. Tak sesuai. Kalau awak hidang kat rumah, saja kena marah dengan mak awak. Kalau rasa, kita tak dapat melihat rasa, tapi perlu tahu bagaimana menggabungkan bahan-bahan untuk mendapatkan rasa unik dalam mereka bentuk makanan. Ni contoh hasil reka bentuk makanan dalam bekas. Nampak? Sama. Ni kalau di Johor pula, kalau di Jepun kita panggil ni sebagai bento. Hasilkan reka bentuk makanan dan pembungkusan. Nampak? Perlu sama dengan hasilnya. Tujuan dia untuk bereksplorasi dan mengembangkan idea dalam mereka bentuk. Yang kedua, memilih bahan-bahan yang tepat, alatan teknik yang betul, menunjukkan inovasi dan juga kreativiti. Kriteria yang akan awak nilai, kecenderungan inovasi, kreativiti, reka bentuk, kemudian kandungan unsur simbolik, kecenderungan dan praktikal, kecenderungan fungsi dan juga praktikal, kekuatan, kualiti dan kebolehperasaran, ekonomi. Apa itu ekonomi? Mengimbangi interaksi penggunaan di antara pengguna dan juga persekitaran dengan produk secara fizikal atau psikologi. Okey, perkara tu awak boleh tengok daripada muka surat 162 sehingga muka surat 167. Okey, di situ terdapat penilaian, kriteria penilaian untuk reka bentuk makanan yang perlu awak hasilkan. Okey, ni langkah penilaian. Lakaran perkembangan idea reka bentuk akan dibuat perlu mempunyai identiti tersendiri. Tak boleh tiru sebenarnya. Pemilihan bahan, alat teknik, hasilkan reka bentuk hendaklah menarik. Hasil terakhir reka bentuk makanan hendaklah memenuhi beberapa kriteria, iaitu fungsi, estetika, ergonomi dan juga keselamatan serta nilai komersial. Boleh tak dipasarkan? Macam tu. Okey, nampak lakaran kek? Ini lukisan 3D. Kebanyakan pelajar yang hantar bukan 3D. Pandangan atas. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Nota ni saya dapat daripada Encik Naden Balakrishnan. Okey, terima kasih. Okey, kalau awak
pergi ke kedai yang membeli roti Gardenia Classic, awak boleh tengok kat situ tulis Gardenia. Jadi Gardenia ini menggunakan tanda jenama. Kemudian di bahagian belakang terdapat maklumat yang perlu awak ambil tahulah tentang roti. Kemudian di bahagian tepi pun ada maklumat, ingredient, macam mana pembuatan dan bahan-bahan. Jadi ini adalah contoh pembungkusan yang baik. Arahan penyimpanan perlu diberitahu sebab roti ni kalau letak sembarangan dia boleh menyerap bau. Kalau awak tengok kat sini, yang buat kat sini siapa? Uncle Slocum. Uncle Slocum yang buat. Yang ni siapa ni? Girlfriend dia, Aunty Rosie. So Aunty Rosie dia buat kaya. So sama juga, kena ada juga kat mana nak penyimpanan dia. Okey, pandai untuk Gardenia. Dia buat, Uncle Slocum buat roti, Aunty Rosie buat kaya. Okey. Selamat menyiapkan nota. Terima kasih dari kami guru-guru IBT.